Audit kilang ISO 9001. Dengar nama je pun dah macam rumit kan? Tapi jangan risau, ia sebenarnya satu proses yang sangat-sangat penting. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah siasat proses ni satu persatu, langkah demi langkah, supaya anda betul-betul faham apa yang berlaku di sebalik tabir. Jadi, pernah tak anda terfikir bila juru audit datang ke kilang, apa sebenarnya yang mereka periksa? Apa yang mereka cari? Jom kita bongkar jawapannya bersama-sama. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, ada satu perkara penting yang kita kena faham betul-betul. Fikirkan audit ni bukan macam pemeriksaan untuk cari salah, bukan. Sebaliknya, anggap ia sebagai satu pemeriksaan kesihatan untuk syarikat. Tujuannya adalah untuk pastikan semuanya sihat dan berfungsi pada tahap yang paling cemerlang. Baiklah, ini dia perjalanan kita sekejap lagi. Kita akan mula dengan pengenalan, kemudian kita lihat fasa persediaan, pelaksanaan audit itu sendiri, macam mana penemuan dianalisis, dan yang paling penting, jalan ke arah penambahbaikan. Dah sedia? Jom. Bahagian 1. Jom kita mulakan dengan soalan paling asas. Kenapa audit ni wujud? Kenapa ia sangat penting? Nadi kepada mana-mana audit ISO 9011 adalah benda ni, Sistem Pengurusan Kualiti atau QMS. Nak senang faham, bayangkan ia macam sistem saraf kualiti untuk kilang. Ia menghubungkan semua polisi, semua proses, semua prosedur untuk pastikan produk yang keluar tu sentiasa konsisten dan menepati standard. Jadi, apa matlamat utama pemeriksaan kesihatan ni? Sebenarnya ada 3. Pertama, nak pastikan sistem syarikat tu ikut standard antarabangsa ISO 9001. Kedua, nak sahkan yang apa dirancang atas kertas tu betul-betul dibuat di kilang. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah untuk sentiasa cari ruang untuk jadi lebih baik. Okey, kita dah faham kenapa. Sekarang, macam mana kita nak bersedia? Sebab, percayalah kejayaan satu audit tu banyak bergantung pada persediaan yang rapi, jauh sebelum juru audit tu sampai pun. Persediaan yang mantap biasanya ada 3 langkah penting. Mula-mula kena semak semua dokumen-dokumen penting. Lepas tu, kenal pasti proses-proses utama yang akan jadi tumpuan. Dan akhir sekali, kena ada satu plan audit yang jelas dan terperinci. Inilah antara dokumen-dokumen yang menjadi tulang belakang sistem kualiti. Juru audit akan tengok manual kualiti untuk faham peraturan permainan. Polisi kualiti untuk tengok komitmen syarikat. Objektif kualiti untuk tahu apa sasaran. Dan carta organisasi untuk nampak siapa bertanggungjawab atas apa. Baik, selepas semua persediaan dah siap, tibalah hari yang dinantikan, hari audit. Inilah masanya pemeriksaan kesihatan yang sebenar bermula. Juru audit akan turun padang dan lihat sendiri apa yang berlaku di kilang. Perkara pertama yang akan berlaku ialah mesyuarat pembukaan. Di sinilah juru audit akan terangkan cara kerja mereka. Dan selalunya, mesej utama mereka sangat jelas. Kami di sini untuk bekerjasama dengan anda untuk penambahbaikan, bukan datang nak cari salah. Okey, ini dia contoh praktikal macam mana audit tu berjalan. Juru audit akan bergerak dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Katakanlah dia pergi ke bahagian pengeluaran, dia takkan baca SOP tu je. Dia akan tengok dan tanya, adakah pekerja betul-betul ikut langkah ni? Dekat kawalan kualiti pula, dia nak tahu, kalau ada produk rosak, apa tindakan awak? Dia akan tanya soalan-soalan macam ni. Dia akan tengok rekod latihan dekat HR, jadual penyelenggaraan mesin, semua sekali. Untuk pastikan apa yang tertulis dalam dokumen tu sama dengan apa yang dibuat setiap hari. Lepas dah kumpul semua bukti dan maklumat, juru audit akan masuk ke fasa seterusnya, menganalisis penemuan. Inilah fasa diagnosis di mana tahap kesihatan sebenar sistem kualiti syarikat akan dinilai. Selalunya, diagnosis ni ada 2 jenis. Yang pertama, NC major atau ketidakpatuhan major. Ini isu yang serius. Contohnya, macam tak ada sistem langsung untuk kawal dokumen-dokumen penting. Yang kedua pula, NC minor, isu yang lebih kecil. Macam ada satu borang tu terlupa nak letak tarikh. Dua-dua ni penting, tapi yang major tu memang perlukan tindakan segera. Tapi tak semua penemuan tu negatif tau. Juru audit juga boleh bagi pemerhatian iaitu cadangan untuk jadi lebih baik pada masa akan datang. Atau mereka mungkin jumpa amalan baik, sesuatu yang syarikat anda buat dengan sangat bagus sampai boleh jadi contoh untuk jabatan lain. Selepas diagnosis dah ada, sekarang tibalah bahagian yang paling penting, pelan rawatan. Macam mana syarikat nak gunakan semua maklumat dari audit ni untuk jadi lebih baik?
Proses audit secara rasminya akan ditutup dengan mesyuarat penutup. Di sinilah juruaudit akan bentangkan semua penemuan mereka yang baik dan yang perlu diperbaiki kepada pihak pengurusan. Tujuannya adalah untuk ketelusan supaya semua orang jelas dengan langkah seterusnya. Tapi, kerja sebenar baru bermula lepas audit tamat. Mula-mula, syarikat kena sediakan laporan tindakan pembetulan atau CAR. Lepas tu, laksanakan apa yang dah dirancang dalam CAR tu. Dan akhir sekali, biasanya akan ada audit susulan untuk pastikan rawatan yang dibuat tu betul-betul berkesan. Nak bagi contoh senang, katakanlah juruaudit jumpa ada operator yang kurang latihan. Dalam CAR tu akan ditulis tindakan spesifik. Contohnya, jadualkan latihan untuk operator tersebut dan pastikan selesai dalam masa 30 hari. Nampak tak? Ia sangat jelas, boleh diukur dan fokus pada tindakan. Jadi, apa yang ada dalam fikiran seorang juruaudit yang bagus? Mereka tak buat andaian, mereka cari bukti. Mereka akan tanya soalan terbuka macam, boleh tunjukkan saya? Untuk faham, bukan untuk menuduh. Paling penting, mereka sentiasa neutral dan matlamat utama mereka tetap sama untuk bantu syarikat jadi lebih baik. Jadi, selepas kita lalui keseluruhan proses ini, persoalannya kembali kepada anda. Adakah organisasi anda melihat audit sebagai satu ancaman atau sebagai satu peluang berharga untuk pemeriksaan kesihatan yang akan menjadikannya lebih kuat dan jauh lebih baik pada masa hadapan? Fikir-fikirkan.